katakan kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Bapa dalam kerajaan surga, setiap kali kami datang beribadah kepadamu, biarlah Tuhan berikan kami hati untuk mengagumi Engkau. Berikan kami hati untuk sungguh-sungguh terpesona dengan kebesaran Tuhan, terpesona dengan kebaikan Tuhan, terpesona dengan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau baik di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu biarlah bekerja, menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Menolong kami untuk mempercayai akan kebenaran firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kedua hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan urapi, pakai lidah bibir perkataan kedua hamba-Mu, biar hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Biar hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Dan biar setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah di dalam rumah Tuhan. 感谢主，我们今天有个机会能够在主的圣殿里面一起敬拜。 Saya diberkati dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Ivan yang memimpin kita di dalam ibadah pada hari ini. 我们今天我这被祝福，我感谢一帆弟兄是真能够带领我们今天的主灵。 Di awal ibadah saudara-saudara kita diingatkan tentang how great is our God. 我们起初就是告诉我们，我们的主是伟大的。 Dan betapa hebat, betapa besar, betapa dahsyatnya Allah kita. 是指我们是何等的伟大的上帝。 Dan sebelum firman Tuhan, saudara-saudara kita diingatkan tentang Kau kukagumi, kita mengagumi Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. 其次是说，我们先羡慕我们伟大的上帝，良善的上帝。 Saudara-saudara, biar setiap kali kita beribadah, kita membuka hati kita untuk sungguh-sungguh mengagumi Dia Allah yang hadir di tengah-tengah 是 kita. 这每次的敬拜，我们展开我们的心，我们来羡慕我们真正的上帝，伟大的上帝。 Dan saya percaya ibadah ini akan menjadi berkat bagi kita. Amin, saudara-saudara. 我相信我们今天的崇拜作为我们大家的祝福，阿门。 Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-22. 今天我们再翻回我们所要读的圣经，是在《使徒信经》第4章第1到22节。 Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. 我们来翻开我们的圣经，就是在使徒信经4章1到22节。 Ayat 1 sampai ayat yang ke-22, kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia bergantian, nanti setelah itu dibacakan dalam bahasa Mandarin dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22. 我们先用印尼文，最后用中文来读。 Yang bahasa Indonesia kita bergantian, saya membaca ayat 1, saudara-saudara ayat yang kedua. Dikatakan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan banyak bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya.
sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexandria, dan semua orang lain yang termasuk turun imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebijakan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Setelah keduanya, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ya, akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿工并撒都该人忽然来了，因他们教训百姓，本作耶稣传作使人复活，就很烦恼。于是下手拿着他们，因为天已经晚了，就把他们押到第二天。但所听之人有许多新的男丁数目，约到5000。第二天，官长、长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚那和亚该法和约翰、亚历山大，并反大祭司的亲族都在哪里？叫使徒站在当中，就问他们说：你们用什么能力奉谁的名做这事呢？那时彼得被圣灵充满，对他们说：知名的官长和以色列的长老啊，倘若今的因为在残疾人身上所行的善事查问我们他是怎么得的权益，你们众人和以色列百姓都当知道，
站在你们面前的人的权益，是因为你们所定十字架，神叫他从死里复活，拿撒勒的耶稣基督之名。这是你们将人所轻弃的石头，成为房角石块的石头。除此以外，别无拯救，因为在天下人之间没有赐下别的名，我们必可靠着得救。他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇认明他们是跟过耶稣的。又看见那治好的人和他们一同站着，他无话可驳。于是吩咐他们从公会中出去，就彼此商议说：我们当怎么样办这两个人？因为他们诚然成了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。唯恐这事越发传扬在民间，我们必顺严严的恐吓他们，叫他们不再奉这名对人讲论。于是叫人他们来，吩咐他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。彼得、约翰说：听从你们，不听从神，这在神眼前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见的、所见的，不能不说。官长和百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人为所行的奇事都荣耀于神，也是借着神迹医好的那人是有40多岁的了。阿们。Amin. Saudara-saudara, khotbah hari ini adalah khotbah yang terkait dengan khotbah minggu lalu. Saudara-saudara masih ingat khotbah minggu lalu? 今天我们是讲到是有上个礼拜的讲到有关，还记得吗？ Minggu lalu pendeta Freddy Lai yang berkhotbah di tempat ini. 我们知道我们赖牧师来这里讲道， Apa tema khotbahnya, saudara-saudara? 它的主体是什么呢？ No silver and no gold. Tidak ada perak, tidak ada emas. 没有银也没有金。 Saudara-saudara, minggu lalu saudara-saudara ketika kita merenungkan kisah Rasul pasal yang ketiga, maka saudara-saudara kita diingatkan akan kisah tentang seorang yang lumpuh. 我们知道在这个创世这个里面告诉我们，有一个人是瘸腿的。 Di Alkitab dikatakan laki-laki itu lumpuh sejak lahirnya. 那个人从诞生起来都是瘸腿的。 Ketika orang ini lumpuh, saudara-saudara, maka dia tidak bisa berjalan. 就是因为他瘸腿，他不能走路， Dia tidak bisa berlari. 他不能够跑， Dia nggak bisa melompat. 他不能够跳。 Dia lumpuh dan dia harus digotong oleh orang dari satu tempat ke tempat yang lain. 因为他是瘸腿，不能够搬一个地方到别的地方去。 Dan bagaimana dia menghidupi kehidupannya sehari-hari. 就是他每天生活的成长如何呢？ Orang lumpuh ini dia menjadi orang yang meminta-minta di bait Allah. 这个瘸腿的人，他是在圣殿面前是讨饭的。 Dia minta-minta untuk dia bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari. 他讨饭是因为他要生存他的生命， Kehidupannya hopeless, tidak punya masa depan. 就是他的生命就是说只有讨饭讨钱，没有前途。 Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan bahwa orang lumpuh ini bertemu dengan Petrus dan Yohanes. 但是感谢主，这位瘸腿的人，他见了彼得与约翰。 Ketika Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu,
当约翰跟彼得看到这个瘸腿的人， maka kira-kira apa yang ada di bayangan orang lumpuh itu, saudara-saudara? 在这个瘸腿的脑海中发生了什么呢？ Wah, saya dapat cian. 他说：“我已经得到钱了。” Tetapi sesuatu yang mengejutkan orang lumpuh itu karena Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. 但是很惊讶的说，这个彼得跟约翰说：“金与银我没有， 哎呀，我们没有钱啊. saya tidak ada uang。 Gak ada duit, saudara-saudara Petrus dan Yohanes. 他们没有钱。 Tetapi yang menarik adalah ketika Petrus dan Yohanes berkata bahwa memang mereka tidak punya emas dan perak, tetapi Petrus berkata dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. 但是彼得跟约翰是没有钱，但是彼得说：“奉拿撒勒耶稣的名，叫你起来。” Nama itu berkuasa, nama itu ajaib, nama itu mengubahkan kehidupan orang 这 lumpuh. 个名字是有能力，是很有神迹的，是指他能够医治一切的人。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, orang lumpuh itu berjalan. 我奉拿撒勒耶稣的名，叫你起来行走。 Berjalan saudara-saudara orang lumpuh itu. 就是说，这个瘸腿的人起来， Bahkan dia berlari dan bahkan dia melompat. 反正他能够跑，还有跳。 Semua orang di bait Allah menyaksikan bagaimana orang lumpuh itu berjalan. 一切是在圣殿里面的人看到这个瘸腿的人能够行走。 Nah, menarik kemudian bahwa Petrus dan Yohanes ditangkap karena dianggap membuat kegaduhan di bait Allah. 就是因为这样，彼得跟约翰被抓到前府去。 Mereka kemudian ditanyakan satu pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab. 其实他要问他一个问题是应该不用答的。 Dengan kuasa siapakah atau dengan nama siapakah kamu dapat menyembuhkan orang lumpuh itu? 你用谁的能力，或者用谁的名，能够医治这个瘸腿的人？ Petrus dan Yohanes ditanyakan pertanyaan ini. 就是彼得跟约翰被他们问。 Jelas saudara-saudara kejadiannya bahwa Petrus dan Yohanes memang berkata dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah, dan mereka bangkit dan berjalan. 很明显的，彼得跟约翰说到，就是在耶稣亚撒勒的耶稣的名之下，复活的耶稣，奉他的名。 Jadi jelas saudara-saudara jawabannya adalah siapa yang membuat orang lumpuh itu berjalan, dengan kuasa apa orang lumpuh itu bisa berjalan. 在这里能够很显明的说，他能够走这个阶段能够走，是用谁的能力呢？ Bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itulah yang membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. 就是因为用拿撒勒耶稣的名来医治这个瘸腿的人。 Di tengah-tengah peristiwa kesembuhan inilah saudara-saudara, kemudian Petrus menuliskan di dalam Kisah Para Rasul dituliskan satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. 就是在这里，彼得写一整就说，除了主以外，没有别的拯救。 Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. 除了他以外，没有别的拯救，在谁的手中呢？在基督耶稣里面。 Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, no other name yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 因为在天下没有别的名来赐给我们，我们能够依靠得救的。 Saudara-saudara, ini adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, dan nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. 我们知道主耶稣的名是有能力的，是拯救我们的。 Saudara-saudara, berbicara tentang keselamatan, maka ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. 就是因为我们说拯救的问题，有一句话是说，条条路能够到罗马去。
Saudara-saudara, pepatah ini dikatakan karena pada waktu zaman dulu memang sedang dibangun jalur-jalur perdagangan, jalur-jalur jalan untuk banyak jalan itu bisa sampai ke Roma. 因为那个时代他们开了很多很多的公路，能够到罗马去。 Pepatah ini saudara-saudara memiliki arti yaitu ada banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama. 在这里的意义是说，很多方式能够到他所要到的目的地。 Nah, kita bicara tentang keselamatan, saudara-saudara. 现在我们说到拯救、救赎的问题， Apakah ada banyak jalan untuk manusia bisa diselamatkan dan masuk surga? 是不是很多人能够得到一天的道路，能够到天父那边去吗？ Menurut saudara banyak jalan atau hanya satu jalan? 是不是我们认为很多路能够到我们的天父那边去？但是它只是唯一一条路， Banyak jalan atau satu jalan, saudara-saudara? 很多路或者唯一一条路。 Satu, iya satu. Satu, saudara-saudara. 就是一条路，唯一的就是能够到天父那边。 Maka saudara-saudara, di dalam kekristenan kita punya klaim bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. 因为我们知道我们在新基督里面的人，只有在主里面唯一的道路能够得到救恩。 Waktu orang Kristen, saudara-saudara menyatakan klaim ini bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup, maka saudara-saudara seringkali orang Kristen dianggap seperti apa, saudara-saudara? 有时候我们作为基督徒，有一句话说，我们所相信的就是主的真理、道路、生命。我们作为基督徒如何来看法？ Kamu mah orang Kristen pikirannya sempit, masa cuma satu jalan doang? 你们作为基督徒，你们的想法是很狭窄的，只有唯一条路吗？ Orang Kristen seringkali diremehkan, orang Kristen seringkali dianggap sombong, saudara-saudara, dengan klaim hanya Yesus satu-satunya juru selamat. 就是因为我们知道我们基督徒，他们以为我们很骄傲，因为我们说到就一条路，唯一一条路就是我们能够到天父那边去。 Dan orang Kristen dianggap tidak toleran, 好像我们作为基督徒没有妥协的心， terlalu sombong dengan klaim ini bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat hanyalah Yesus. 我们说到就是说，唯一的条路就是我们能够到天父去的，就是基督的道路。 Dan saudara-saudara, ketika kita melihat negara Amerika Serikat, 我们可以看到美国的国家， seorang presiden Amerika Serikat yang bernama George Bush suatu kali diwawancarai oleh seorang pewawancara. 在那边有一位美国总统，就是 George Bush， 他被访问。 Ini biasanya saudara-saudara terjadi itu sebelum di masa-masa kampanye, saudara-saudara, pemilihan presiden. 他是在访问是在他被选举之前的访问。 Termasuk Barack Obama juga dipertanyakan pertanyaan ini, saudara-saudara. 这里的话也是巴拉奥巴马也是被访问。 Bagaimana standing of faith, bagaimana pendirian iman mereka. 就是你现在的信心如何？ Dan Presiden George Bush ditanyakan, apakah menurut Anda umat Kristen dan non-Kristen, bukan orang Kristen, serta agama lain, mereka akan masuk surga? 就是访问的人问他说：“如果很多基督徒或者非基督徒或者别的信仰，是不是能够进到天堂去吗？” Dan George Bush menjawab, ya mereka akan masuk surga. 但是 George Bush 所答的说可以，他们会到天堂去。 Dan saudara-saudara, George Bush mengatakan bahwa kami punya rute yang berbeda untuk sampai ke sana. 但是 George Bush 说一句话说：“我们要到天堂是有不同的路。” Dengan kata lain, saudara-saudara, ada satu opsi
deskripsi dari George Bush mengatakan rutenya beda-beda. Agama A rutenya melalui amal, perbuatan baik, nanti ditimbang, lewatin jalur, kemudian masuk surga. 就 George Bush 的意思说，很多条路是说，好像行善做好事，还有你做善良的事，你能够到天堂去。 Ada jalur nanti dia hidup mati lagi, nanti sampai dia masuk surga. 有的说到你先死复活，死复活，最后到天堂去。 Saudara-saudara, benarkah banyak jalur untuk manusia bisa diselamatkan? 是不是很多条路对人来说能够得到救命呢、救恩呢？ Untuk sampai ke surga. Saudara-saudara, klaim di dalam kekristenan mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. 我们能够到天堂去，就是我们基督徒所唯一的道路，就是主耶稣基督。 Seorang penafsir Alkitab yang bernama Richard Lenski, dia mengatakan, 有一个神学家是 Richard Lenski 说道， tidak ada yang kedua. 没有第二条路。 Artinya saudara-saudara bahwa tidak ada selain Yesus, tidak ada jalan kedua. 意思说没有别条路，没有第二条路， Tidak ada pengganti. 就是没有替换的， Tidak ada yang bisa menggantikan selain Yesus. 不能够替换除了主耶稣基督。 Tidak ada alternatif lain untuk manusia bisa diselamatkan. 没有别的选择，我们能够得到救恩， Hanya melalui Yesus. 只有经过主耶稣基督。 Saudara-saudara, kemudian kita masuk ke dalam satu pertanyaan. Mengapa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus? 但是现在我们进入一个问题是说，为什么没有人能得到个救恩，除了在耶稣基督里面呢？ Pertanyaan ini perlu kita jawab, saudara-saudara. 这个是我们应该有一个答案。 Kalau kita punya klaim keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, mengapa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus? 如果我们说到除了主基督耶稣里面只有我们得救的一条路，但是有别条路能够走吗？ Yang pertama, saudara-saudara, bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. 最重要的是说，没有人能够救赎人脱离了罪恶。 Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 在罗马书告诉我们，是因为每个人已经犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Saudara-saudara, Paulus mengatakan semua orang. 在哪里石头保罗说全世界的人？ Siapa semua orang? 全世界的人是谁呢？ Orang kaya, orang miskin, semua orang. 有穷人，有富有的人，全部的人。 Seorang pengusaha, seorang yang kerja rendahan, tukang sapu, semua orang. 无论他是商人，无论他是做工的人，或者是做那些下等的人，全部人。 Baik dia laki-laki, baik dia perempuan, semua orang. 无论是男，无论女，全部的人。 Paulus menyatakan klaim ini, semua orang telah berbuat dosa. 在那里石头保罗说，全世界的人已经犯了罪。 Saudara-saudara, apa itu dosa? 什么叫做罪呢？ Dalam bahasa Yunaninya itu hamartia. 在我们说原文里面说叫哈马蒂亚， Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. 哈马蒂亚是说他脱弃了目标。 Kalau di sana ada satu titik di mana saya harus memanah mencapai titik itu, maka saya harus menarik panah dan kemudian saya harus memanah sampai ke titik yang harus dituju. 就是哪边有一个点，我们拉我们的弓箭，我们要弹下去，要达目标，达到我们的目的。 Tapi kalau meleset, saudara-saudara, berarti saya salah dalam memanah.
如果不准他的目标，意思说我们差了我们的弓箭。 Dan Paulus menggambarkan bahwa manusia yang berdosa itu meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan untuk manusia. 就使徒保罗说，我们人已经超越，已经过去我们的目标。 Manusia seharusnya mentaati hukum Allah yang sempurna. 我们周围就是我们要顺服上帝一切的旨意，一切的命令。 Tapi manusia nggak bisa mentaati hukum Allah yang sempurna. 但是我们不能够完全跟从上帝一切的命令， Manusia melanggarnya. 我们已经违反了， Manusia meleset dari sasaran 我 Tuhan. 们也超过了我们所要的标准。 Itu sebabnya saudara-saudara klaim Paulus yang mengatakan semua manusia telah berdosa itu menunjukkan bahwa manusia akan menerima murka Allah. 在这里，使徒保罗说，每个人都是犯了罪，每个人要对上帝的发怒。 Dan manusia yang mengalami murka Allah ini tidak ada jalan keluar bagi manusia untuk lepas daripada murka Allah. 如果上帝对我们发怒的时候，我们不能够脱去上帝对我们的怒气。 Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ketika kebakaran di daerah Glodok itu terjadi, 我们知道有一个时间是在格罗多发生火灾的时候， dikabarkan saudara-saudara beberapa pramugari itu sedang karaoke di satu lantai. 还有那些飞行职员在那边已经唱卡拉 OK 的时候， Karena ada seorang teman mereka yang berulang tahun dan kemudian beberapa pramugari ini diundang dan kemudian mereka merayakan ulang tahun di tempat karaoke itu. 他们有一位朋友在做生日，他们被邀请到那边一起唱卡拉 OK， Mereka nyanyi senang-senang, 他们很欢乐的唱歌， mereka makan, mereka minum. 他们喝吃， Dan yang tidak mereka sadari saudara-saudara bahwa ada api yang sedang menjalar di lantai di tempat karaoke mereka. 他们不醒悟到，当他们唱卡拉 OK 的地方已经发生了火灾。 Dan api itu menjalar saudara-saudara di lantai 9. 那个火开始发生是在第9层楼， Dan orang-orang yang sedang berada di tempat karaoke itu mereka gelap, tidak melihat jalan keluar. 他们在卡拉 OK 里面的室里面是没有看到路，因为很暗。 Dan apa yang terjadi adalah mereka mati, terbakar. 最后什么事情发生？就是他们已经被烧死了。 Saudara-saudara, keadaan manusia yang berdosa digambarkan bahwa upah dosa itu adalah maut. 在那里告诉我们，人类我们的罪的代价就是死。 Ketika manusia akan mengalami maut, saudara-saudara, tidak ada jalan keluar. 当我们要面对死亡的时候，没有别条路。 Saudara-saudara, maut itu berbicara tentang kematian. 因为我们知道死亡说到我们是死。 Ketika manusia berdosa digambarkan bahwa manusia sedang mengalami kematian rohani. 因为告诉我们，人就是在我们灵命上的死。 Hubungan manusia dengan Allah itu menjadi musuh. 甚至我们已经对神、上帝对地了。 Hubungan manusia dengan Allah terputus dan manusia tidak terkoneksi dengan Allah. 我们跟上帝的勾结已经割切了。 Saudara-saudara, keadaan ini ketika manusia secara fisik, tubuh kemudian mati secara fisik. 甚至我们作为人就死在我们的肉体当中。 Maka apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? 什么事情发生呢？ Manusia yang berdosa ini menuju kemana? 这个罪恶的人类去哪里呢？ Kematian kekal. 就是永恒的死。 Oh, saudara-saudara, ini keadaan yang begitu mengerikan bagi manusia, di mana manusia tidak ada jalan keluar. 这个对我们说人类是很可怕的，因为我们作为人没有别条路。 Maka saudara-saudara, disinilah kita berteriak di dalam jiwa kita, siapa yang dapat menyelamatkan saya? 有可能我们在一起喊着说，谁能够救赎我们呢？ Bagaimana saya dapat diselamatkan dari murka Allah? 我能够在上帝的发怒当中，我被救赎如何呢？
Saudara-saudara, puji Tuhan 感谢主， bahwa Yesus datang. 主耶稣已经来到我们当中， Dia mati di kayu salib. 他死在十字架上。 Dia mencari saudara, mencari saya 主已经找你找我， untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. 来救赎你，救赎我。 Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan menebus dosa saya. 主耶稣死在十字架上，是为了救赎了你与我。 Gelapnya dosa saya telah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. 我在黑暗的罪恶里面，已经上帝主耶稣救赎了我们。 Tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa kecuali hanya Yesus yang mati di kayu salib bagi saudara dan 没 saya. 有别的方式能够被救赎，除了我们主耶稣基督才能够救赎我们。 Dalam Matius 20 ayat yang ke-28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 在这里马太福音20章28节告诉我们说到，真主使人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。 Saudara-saudara, maka poin yang kedua ini kita baca bersama-sama, ini menjadi poin harapan bagi kita. 1, 2, 3. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia melalui penebusan dosa. 这里告诉我们，只有主耶稣里面才能够救赎我们的生命。 Melalui penebusan dosa yang Yesus lakukan, 经过主耶稣的救赎， manusia diselamatkan. 我们在罪里面被救赎。 Saudara-saudara, penebusan dosa itu berbicara tentang seharusnya manusia berdosa itu dihukum. 其实说到最后，我们作为罪人应该被惩罚。 Tetapi Yesus yang mati mengorbankan dirinya itu, dia menggantikan manusia. 但是我们知道，主耶稣基督死是为了替换了我们。 Dengan jalan ini, saudara-saudara, terjadilah yang namanya penebusan dosa. 经过这样的方式，我们就被主的救赎方式， Dosa kita diampuni. 我们的罪被赦免， Kita dijadikan benar di mata Allah. 就是我们在主里面被称为称义。 Saudara-saudara, saya ingat akan masa-masa remaja saya. 我还纪念到我孩子少年的时候， Di masa remaja, saudara-saudara, saya bergumul takut dengan yang namanya kematian. 我在少年的时候，我在很惊讶、很怕的，就是说死的问题。 Saya tidak ada penyakit di masa remaja yang membuat saya takut untuk mati. 其实我在少年的时候，没有一切的疾病是使我能够死。 Tetapi saudara-saudara, entah kenapa saya seperti dihantui oleh perasaan takut akan kematian. 但是我不知道为什么我在心中已经很怕这个说死的问题。 Dan memang pada waktu itu di masa remaja, sebelum saya mengenal Tuhan, saya datang ke sebuah persekutuan dan ada seorang hamba Tuhan memang berkhotbah tentang kematian. Kematian, kalau kamu mati hari ini, sudah siapkah kamu mati hari ini? 因为我那个少年的时候还没有信主的时候，我在一个家庭崇拜里面说，这个牧师他讲到的时候，你会死，死了以后你要到哪里去？ Oh, saudara-saudara, saya dihantui begitu takut akan kematian, akan mengalami murka Allah, mengalami penghukuman Allah, masuk ke dalam neraka. 最后我就想到，是为了我会死，在上帝的愤怒当中，我会跌在地狱里面。 Dan puji Tuhan, Tuhan mencari saya. 感谢主，上帝已经呼召了我， Tuhan menemui saya. 上帝已经找到我， Tuhan mengubahkan hidup saya. 上帝改造我的生命， Tuhan memberikan pengharapan kepada saya. 上帝给我有盼望的生命。 Saudara-saudara, itulah sebabnya saya berdoa di kamar saya dan kemudian saya mengatakan, Tuhan Yesus, 当时候我来到在房间里面，我祷告说：“主啊， ampuni dosa saya. 求你赦免我的罪。
Jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. 是指你在我生命当中周围的救主。 Saya menyerahkan jiwa saya kepadamu. 我把我的生命交托在主的手中， Dan biar Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. 是指你在我心中周围个人的主。 Dan di saat itulah saudara-saudara damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah memenuhi hati saya. 从那个时候开始，我心中充满了喜乐平安。 Dia menyelamatkan saya. 他救赎了我。 Saudara-saudara, sudah berapa lama kita datang ke dalam gereja? 我们来教会已经多久了？ Sudahkah saudara menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? 是不是我们在生命当中，主也是唯一的救主呢？ Kalau saudara jawab sudah, Lausa Robert, puji Tuhan. 如果我们说到已经有了，老师 Robert。 Tapi kalau hari ini saudara bilang belum, 如果今天说到还没有， berdoalah 我们开始要祷告。 hari ini. 今天 Ini waktu keselamatan, waktu di mana saudara berdoa, bilang Tuhan ampuni dosa saya, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. 现在我们要向主祷告说：主啊，求你帮助我，我要作为你个人的救主。 Tundukkan kepala kita berdoa. 我们来低头祷告。 Beberapa menit, 1-2 menit, saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 我们要拿1-2分钟的时间，我们要个人向主祷告。 Bagi saudara-saudara yang belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, berdoalah. 如果我们还没有把主耶稣当作我们个人的救主，我们现在低头祷告。 Katakan, Tuhan Yesus ampuni dosaku. 我们向主说：求主赦免我们的罪。 Aku menyerahkan jiwaku kepadamu. 我们把我们一切的生命交托在主的手中。 Jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. 你是在我生命中做唯一的救主。 Saudara-saudara, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. 我们个人来到主面前祷告。 Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. 我们在天上的父，我们真的听到主这真理。 Kami bersyukur bahwa kami dikaruniakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 我们感谢主，因为主是给我们在主里面得到救恩。 Melalui penebusannya, dosa kami dihapuskan, kami dijadikan orang benar di hadapan Allah. 经过主的救赎，我们的罪被赦免，就是我们在主里面被称义。 Bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. 因为主的救恩有伟大的救赎了我们。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督名求， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati saudara.